Salam sejahtera. Kumpulan ini akan membentangkan esei iaitu The New Economic Policy in Malaysia, penulisan daripada Gomez dan Saravanamuttu tahun 2013. Penulisan Gomez dan Saravanamuttu ini adalah berkenaan dengan matlamat dasar ekonomi baru, dan kumpulan ini bersetuju bahawa pelaksanaan DEB ini tidak mencapai matlamatnya, sebaliknya memberi implikasi kepada kelas menengah, reformasi politik dan juga identiti politik. Kumpulan ini dapat menilai 5 tema utama yang digunakan dalam penulisan Gomez dan Saravanamuttu, iaitu pembasmian kemiskinan, keberkesanan sektor awam, pembangunan perusahaan, identiti politik dan juga kesedaran politik. Salah satu mesej yang hendak disampaikan oleh penulis adalah pelaksanaan DEB ini tidak mencapai matlamat, sebaliknya menghapuskan pengenalan antara kaum. Dan salah satu kelebihan esei ini, penulis menggunakan statistik melalui kaedah pendekatan kuantitatif yang menjadi bukti kukuh bahawa pelaksanaan DEB sebenarnya gagal dijalankan. Manakala melalui pendekatan kualitatif juga salah satu pendekatan yang digunakan oleh penulis. Seterusnya, ahli kumpulan lain akan menghuraikan implikasi DEB kepada 3 bahagian, iaitu kelas menengah, identiti politik dan juga reformasi politik baru. Kelas menengah Melayu. Kelas menengah Melayu boleh dikatakan sebagai kelas yang berada di antara kelas atasan dan kelas bawahan. Hal ini kerana kelas ini mempunyai pendapatan atau memperoleh pendapatan yang sederhana berbanding kelas atasan dan juga kelas bawahan. Kelas ini muncul pada era British lagi, tetapi kelas ini meningkat apabila satu dasar kerajaan telah diwujudkan pada era Perdana Menteri kedua, iaitu Tun Abdul Razak. Dasar ini dinamakan sebagai Dasar Ekonomi Baru, iaitu DEB. Tujuan kerajaan melaksanakan DEB ini adalah untuk membasmi kemiskinan masyarakat setempat dan juga menyusun semula masyarakat. Jadi perkara ini telah merancak lagi bilangan kelas menengah Melayu. Jadi kelas menengah Melayu ini juga telah meningkatkan ekonomi negara, lalu telah meningkatkan kuasa beli pengguna kerana mereka mempunyai pendapatan sederhana walaupun mereka tidak boleh bermewah. Okey. Seterusnya, dasar ekonomi baru juga lebih mementingkan kaum Bumiputera berbanding bukan Bumiputera. Hal ini kerana kerajaan menginginkan kaum Bumiputera yang majoriti berada di kampung supaya boleh bersaing dengan kaum bukan Bumiputera, yang di mana kita boleh lihat kaum bukan Bumiputera kebanyakannya berada di kawasan bandar-bandar utama. Jadi taraf pendidikan orang Melayu pada ketika itu telah meningkat dengan menyebabkan kewujudan profession-profession pekerjaan yang baru. Antara profession-profession pekerjaan yang baru pada ketika itu adalah seperti profession perguruan ataupun profession berkaitan perubatan. Jadi kelas menengah Melayu ini mempunyai bilangan yang cukup majoriti di dalam negara berbanding kelas atasan dan juga kelas bawahan. Ini juga disebabkan oleh pendapatan mereka yang sederhana. Jadi kita boleh lihat punca kaum Melayu mempunyai majoriti berada di kelas menengah kerana kaum Melayu lebih selesa untuk bekerja sebagai makan gaji di pelbagai sektor berbanding dengan kaum lain yang lebih berminat untuk membuka perniagaan sendiri. Peristiwa pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri pada 2 September 1998 telah memberikan impak yang besar kepada negara. Ia telah mewujudkan gerakan reformasi untuk memperjuangkan keadilan, krisis politik tanah yang besar dan gelombang kebangkitan rakyat. Oleh hal yang demikian, PAS telah berpandangan bahawa kerjasama parti politik
antara pembangkang amatlah penting kerana perubahan yang ingin dilaksanakan boleh dilakukan jika pihak pembangkang masing-masing mahu memberi kerjasama terlebih dahulu. Mereka sanggup mengenepikan perbezaan politik mereka dengan parti politik yang lain dalam hal ini. Perbezaan antara parti perbankan adalah kecil berbanding perjuangan mereka dalam menentang rasuah dan kerajaan yang dilihat zalim menurut pandangan mereka iaitu PAS. Di samping itu, PAS turut mengajak parti politik pembangkang yang lain untuk bekerjasama keadilan dan kemanusiaan serta bertolak ansur dalam pendekatan masing-masing. Sehubungan dengan itu, kerjasama politik telah ditubuhkan antara dengan Pakatan Pembangkang yang lain iaitu Barisan Alternatif BA serta Pakatan Rakyat. Kebangkitan rakyat dan gerakan reformasi ini telah menjadi pemangkin kepada berlakunya kerjasama politik dalam Pakatan Pembangkang. Perkembangan ini penting kerana munculnya politik baru yang merentasi tembok perkauman dan kelas. Wacana atau politik baru ini lebih berorientasikan isu atau kepentingan umum seperti demokrasi, keadilan, kebebasan dan tadbir urus yang baik. Contohnya, jika kerjasama politik PAS dalam Perikatan, Barisan Nasional dan Angkatan Perpaduan Ummah hanya menyentuh soal perpaduan serta kepentingan orang Melayu dan Islam, tetapi kerjasama politik dalam Barisan Alternatif BA dan Pakatan Rakyat melampaui persoalan tersebut dengan menekankan isu dan kepentingan umum. Kerjasama politik ini telah memberikan persaingan politik yang kuat kepada parti pemerintah walaupun mereka masih gagal memerintah. Politik 1998 ini merupakan satu perhimpunan besar-besaran yang diadakan di Malaysia yang dimulakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah berlaku krisis pemecatan beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri oleh Tun Dr. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri pada ketika itu. Konflik ini tercetus sejak dari krisis ekonomi dunia yang melanda Malaysia pada tahun 1997 yang menyebabkan berlakunya pertelegahan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tun Dr. Mahathir mengenai kaedah yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi, dan pertelegahan ini berterusan sehingga menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat. Pemecatan secara rasmi dibuat pada September 1998 oleh Tun Dr. Mahathir yang menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kehilangan kuasanya sebagai Timbalan Perdana Menteri sekaligus sebagai Timbalan Presiden UMNO, dan beliau telah membuat tuduhan ke atas Anwar Ibrahim bahawa pemecatan itu disebabkan oleh jenayah liwat dan jenayah seksual yang cuba dirahsiakan perbuatan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Reformasi yang diadakan ini bertujuan untuk memujuk Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan beliau dan digantikan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 20 September 1998 di Kuala Lumpur, perhimpunan secara besar-besaran telah diadakan dan menyaksikan Anwar Ibrahim dan beberapa orang penyokongnya telah ditangkap dan ditahan di bawah Akta ISA, dan motif gerakan reformasi mula memberi fokus untuk membatalkan Akta ISA. Reformasi politik ini telah memberi kesan kepada masyarakat dan politik Malaysia sebagai contoh penubuhan gerakan parti pembangkang hasil keadilan yang ditubuhkan Anwar iaitu DAP, PAS dan PRM untuk bertanding dalam pilihan raya 1999 di mana pembangkang menang sebanyak 43 kerusi dari 193 kerusi dan UMNO hilang sebanyak 22 kerusi.